Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu kembali dalam kelas online Cikgu Yasir. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin kongsikan bagaimana kita membina sistem carian ID digital learning untuk murid-murid. Baiklah, langkah pertama tuan-tuan create satu folder untuk khas pada sistem carian ID. Okey, saya sudah ada di sini Google Sheet. Baiklah, tuan-tuan kena ada dua. Di sini saya paparkan dahulu langkah-langkah yang perlu tuan-tuan dan puan-puan sediakan. Pertama, kita perlu sediakan satu fail data di mana mengandungi maklumat-maklumat ID dan nama murid-murid dalam digital learning. So, saya namakan fail data ia sebagai sulit yang tidak perlu dikongsi atau dipaparkan. Dan fail Google Sheet yang kedua adalah fail sistem carian ID. So, untuk fail data sulit ini, tuan-tuan kena sediakan dua sheet di dalamnya. Kena sediakan dua worksheet, iaitu worksheet bagi data dan satu lagi worksheet bagi carian. Okey. Di sinilah berlakunya sistem carian untuk VLOOKUP merujuk kepada data murid-murid dan data ID digital learning murid-murid. Seterusnya, fail yang satu lagi, fail Google Sheet yang lain, tuan-tuan sediakan satu sistem carian ID di mana murid-murid akan memasukkan nombor kad pengenalan pada ruangan kuning yang saya sediakan ini. Seterusnya, memaparkan senarai result merujuk kepada kad pengenalan yang murid-murid masukkan, iaitu paparan nama, ID, kelas dan password bagi ID. Ini terpulang kepada tuan-tuan apa yang hendak dipaparkan. So, ada dua fail di sini di mana fail data sulit ini tidak perlu dikongsi dengan murid-murid, hanya sistem carian sahaja. Okay. Kedua-dua fail ini tuan-tuan kena create link untuk kita buat import range, di mana apabila murid-murid memasukkan nombor kad pengenalan, fail data sulit akan import range input yang dimaksudkan oleh murid-murid tadi. So, dalam fail data yang sulit ini akan buat VLOOKUP, akan memaparkan result merujuk kepada kad pengenalan yang telah dimaksudkan secara import range. Seterusnya, result yang ada dalam fail data sulit ini akan diimport semula oleh fail sistem carian ID. So, akan papar nama, ID, kelas dan password ini diambil daripada fail data sulit. Hanya result yang murid-murid masukkan. Maka dalam sistem carian ID ini, jangan letakkan maklumat-maklumat data keseluruhan murid. Hanya ada dalam fail data sulit. So, saya boleh tunjukkan dengan tuan-tuan. Di sini saya ada dua fail, iaitu fail data sulit tadi dan sistem carian ID. Okay, ada dua, satu data sulit dan sistem carian ID. Okay, ini fail data sulit saya bagi contoh. Di sini letaknya maklumat-maklumat murid. Okay, ini sebagai contoh kalau tuan-tuan ingin menggunakan nombor kad pengenalan sebagai input untuk memaparkan nama, ID dan sebagainya. Seterusnya, worksheet dalam fail data sulit ini, tuan-tuan create satu lagi worksheet, iaitu saya namakan VLOOKUP. So, di sini yang dipaparkan warna biru ini, tuan-tuan akan meletakkan formula import range, di mana satu lagi fail lain, fail Google Sheet lain, iaitu sistem carian ID. Di sini sistem carian ID. Jadi, di sinilah maklumat yang murid-murid akan masukkan input. Murid-murid akan masukkan nombor kad pengenalannya. Begitu. Baiklah. Untuk VLOOKUP, seperti biasa, tuan-tuan telah mengikuti kelas VLOOKUP saya. So, apabila maklumat nombor kad pengenalan, saya ambil contoh, iaitu 15498, namanya Abu. Okey. So, ini dia. Kita letakkan saja nombor dahulu. So, VLOOKUP ini formulanya. Okay. Apabila rujukan atau kita panggil kat sini
search key. Okey, search key ini dimasukkan 15498, ia akan paparkan nama Abu, ID, kelas dan password. Ini formulanya sama dengan VLOOKUP D2. Ini adalah sel D2 merujuk pada data di sini. Okey. Terusnya range. Okey, data A hingga F. Dalam data range-nya adalah A hingga F. A hingga F. Ini datanya A hingga F. Kita pulang pada masing-masing berapa banyak. Kalau tuan-tuan buat 3 saja, A hingga C, tidak menjadi masalah. Okey. Baik. Yang seterusnya memaparkan indeks. Di sini okay, 6. So kita nak paparkan indeks yang ketiga merujuk kepada nama. So di sini 1, 2, 3. So indeks yang ketiga akan memaparkan nama bagi VLOOKUP dan letakkan false ataupun kosong. So kalau ID indeks yang kedua saya letakkan. Okay, kalau kita rujuk pada data ni ID indeks yang kedua, A hingga F tadi, B adalah nombor 2. Seterusnya kelas dan password. Okay, seterusnya sistem carian ID. Tuan-tuan, tidak banyak formula yang kita letak di dalam sistem carian ID ini. Okay, hanya ini sahaja. Alright. So apa yang perlu tuan-tuan buat, iaitu murid kena masukkan nombor kad pengenalan dalam ruangan kuning. Okay, seterusnya ruangan ini akan menjadi rujukan ke dalam ruangan biru data sulit. Baiklah, kaedahnya kita perlu input yang murid-murid. Okey, input murid-murid masukkan, diimport ke dalam data sulit. Okey, langkahnya klik button share. Okey, yang ini tuan-tuan letakkan sebagai anyone with the link can view only. Okey, tekan save. Okey, copy link. Link bagi sistem carian ID di copy, tekan done. Okay, pada data sulit, pada ruangan warna biru ini, tuan-tuan masukkan formula import range dan pastekan link yang ada tuan-tuan copy dalam sistem carian ID tadi. Padam sehingga edit, tutup dua kurungan, tekan koma. Okey. Dalam sistem carian ID tadi, nama dia adalah carian. Okay, carian. So, kat situ, tutup kata carian, tanda seru. Okey, dalam carian, huruf besar semua, tanda seru. Warna kuning ini adalah pada sel D2. Sel D2. So, carian, tekan D2. Tutup kurungan, tutup kata dan tutup kurungan. Okey, tekan enter. Okey, tuan-tuan dapat lihat nombor dia 15498. Okey, kalau saya bagi contoh lah, saya ambil nombor 32161. Sini, okey, input, ruangan input 32161, tekan enter, maka dalam data sudah itu akan berubah 32161. Nampak? Okey, kalau kita masuk 26898, 26898, tekan enter. Okey, tengok data split akan berubah 26898. Bermaksud maklumat pada ruangan biru ini merujuk kepada input yang diletakkan oleh murid-murid. Baiklah, seterusnya seperti biasa, nama kita akan buat result nama, tuan-tuan buat menggunakan VLOOKUP merujuk pada sel D2 dalam data sulit. Nama, ID, kelas dan sebagainya. Baiklah, langkah yang seterusnya. Dalam sistem carian ID, kita nak murid masukkan nombor kad pengenalan, secara automatik nama ID kelas ini akan paparkan. Okey, so langkah ini tuan-tuan, saya padamkan dahulu ruangan ini. Pastikan ruangan ini tidak ada ditulis apa-apa kecuali formula. Okey, data sulit. Okey, kita pergi balik, kita kembali kepada data sulit. Tuan-tuan klik bahagian share. Okay, anyone with link can view. So, copy link dan klik done. Okay, kembali kepada sistem carian ID.
pada ruangan ini. Okey, kita lihat dulu VLOOKUP, saya namakan ni VLOOKUP worksheet VLOOKUP. Nama ini pada C3. C3 adalah sel yang bermula dengan nama C3. Sistem pencarian ID ni pada C3 ini saya letakkan input range. Input range tutup kurungan, pastekan link yang saya ambil daripada data sulit, hingga edit, comma, VLOOKUP, sebab worksheet yang saya letak tadi namanya VLOOKUP. Tanda seru iaitu daripada C3. Saya nak copy C3 sampai D6. C3 hingga D6. Titik bertindih D6. Tutup kurungan. Kita perhatikan secara automatik paparan nama, ID, kelas dan password akan dipaparkan. Okey. Baik, yang ini kita murnikanlah desainnya, kita letak tengah-tengah. Okey, yang bahagian nama ini kita buat huruf besar. Besarkan nama, okey, supaya nampak paparan cantik. Apa yang penting tuan-tuan, pada ruangan ini tuan-tuan jangan type sebarang apa-apa huruf. Contohnya type satu saja. Okey. Terus akan jadi error. Dan delete, kembali balik. Pada Ahmad ni tuan-tuan tekan space. Akan terus error. So, padam space. So, di situ tuan-tuan boleh mulakan bahagian view, grid lines kita padam. Okey. Alright. So, kita nak semua ruangan ini tuan-tuan lock. Okey, iaitu kita protect sheet. Okey, kecuali ruangan kuning saja. Okey, protect sheet kecuali ruangan kuning. Okey, accept certain cell iaitu klik sini. Saya klik D2 dan E2. Okey, kuning ni ada dua sel D dan E, D2 dan E2. Tekan OK. Alright, set permission. Okey, set carian ID header. Okey, tekan set permission. Alright. Okey, saya letakkan di sini kotak kuning sahaja boleh edit. Yalah, langkah terakhir tuan-tuan, kita kena sharekan link ini dengan keadaan anyone with the link can edit. Okay, inilah link yang tuan-tuan boleh letakkan dalam Google site ataupun laman website Google sekolah masing-masing. Okay, supaya kenapa kita buat anyone can edit? Kerana ruangan kuning boleh murid-murid gunakan untuk memasukkan nombor kad pengenalan. Tapi untuk ruangan lain kita dah buat protect sheet. Okey, untuk memastikan bahagian kuning sahaja yang boleh diedit. Alright, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.